Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, petang ini saya ambil kesempatan sikit untuk ucapkan tahniah kepada semua tuan-tuan perempuan, doktor, okey, tengku, dating apa semua dalam ni ya. Saya hormati, alhamdulillah dah dapat tamatkan video hingga 8 video modul saya. Mudah kan? Tak susah pun kan? Mudah sangat pun, tak susah. Okey. Jika kita ingat yang benda tu susah je akan jadi susah je. Kalau kita anggap benda tu senang je akan jadi senang. Itu konsep kita. So saya dah buat yang terbaik. Saya dah susun yang terbaik dah semua konten tu yang semudah yang boleh. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan semua, untuk menghasilkan video tersebut, saya telah membuat rakaman 4 kali rakaman. Okey, Cikgu Sarina tahu, Puan Syida pun tahu 4 rakaman saya buat. Dan rakaman yang berjaya tu adalah pada lepas saya bangun tahajud. Pukul 4 pagi saya buat. Okey, 4 pagi lepas saya tahajud semua subuh saya buat. Itulah kalau perempuan perasan rakaman video pertama, video yang kedua tu, okey, yang video kedua yang buka minda tu saya nampak macam saya mengantuk, betul tak? Memang saya tengah dalam keadaan mamai lagi waktu tu untuk tunggu azan subuh. Azan subuh saya berhenti. Sebab saya ambil keberkatan lepas tahajud tu saya terus buat video, okey, sebab semua anak-anak saya bangun. Dan kenapa saya buat waktu tu? Sebab saya rasa itu waktu yang terbaik untuk saya buat. Sebab saya rasa tahajud, waktu kita bangun waktu tahajud tu adalah ilham paling banyak Allah Taala nak bagi kita. Ilham paling banyak. So saya try buat. Saya buat petang tak jadi. Saya buat tengah hari tak jadi. So bila saya buat lepas tahajud tu, walaupun dalam keadaan macam saya mamai mengantuk, tapi ilham tu sampai. Tak, saya cuba tengok mata saya macam mengantuk, betul tak? Memang saya mengantuk. Tapi bila saya tengok balik video tu, saya sampaikan benda yang betul. Sedangkan saya macam dalam keadaan tak sedar. Ni saya cerita yang realiti ya. Saya bercakap dalam keadaan tak sedar sebenarnya waktu tu. Saya mengantuk. Okey. Dengan saya makan ubat, saya tidur lewat, saya tidur 2 jam. Pukul 3 pagi, 3.30 saya bangun sembahyang tahajud, pukul 4 saya start buat video tu. Dan tuan-tuan perempuan dapat video tu. So saya harap ada berkat lah video tu Okey. So tahniah yang dah dapat 8. Apa yang saya nak tekan kat sini, just enjoy positif. 2 hari je untuk you all nak ni. Hari ni video habis lah. Siapa yang boleh habiskan 8 video, hari ni dah habis dah. Esok just video yang Cikgu Sarina buat 10 video berkenaan tentang sistem teknikal. Tidak ada exam. Itu sebagai tuan-tuan perempuan punya rujukan saja. Bila you nak tukar domain, you nak jadikan kategori, itu saya takkan test. Sebab benda tu je makan masa untuk you train. Siapa yang malas nak buat training sendiri, so you all tak terror lah untuk sistem. Tapi yang saya nak tekan dalam trainer ni, trainer mesti faham tentang konsep. Trainer mesti faham macam mana jadi seorang trainer yang bagus, cara berpakaian, cara bercakap, cara nak senyum, cara nak bersemangat, cara nak pegang kamera pusing jauh dekat sini, betul tak? Okey, cara nak pegang dekat dan pergi jauh kan. So ini semua orang tengok kita. Jaket saya kat sebelah. Okey, saya pakai ini kenapa? Sebab saya pakai ni saya tunjuk saya rehat, saya tengah berehat sekarang waktu petang, bersantai. Itulah sifat-sifat seorang trainer tuan. Kita kena jadi macam sumpah-sumpah. Dia boleh bertukar-tukar. Okey, kejap kat dinding sebab kita boleh jadi trainer, kita berhadapan dengan orang, kita berhadapan dengan macam-macam orang tuan. Ada doktor, ada pakar, ada PhD, ada macam-macam, ada lawyer, ada macam-macam, ada engineer, ada pegawai tentera. Kau pegawai tentera lagi lah. Lagi dia punya ego dia punya arrogant je. Kita cakap semua dia je yang betul. Macam saya lah kan, orang cakap ni pegawai tentera ni dia tu, dia cakap dia je betul. Sebab itulah sifat-sifat tu yang kita kena hadapi sebagai seorang trainer. Kita tengah bercakap depan 500 orang. Saya pernah bercakap depan 500 orang tuan. Ada orang angkat tangan sound saya. Ini skin cepat kaya, ini menipu. Dulu waktu saya buat bisnes dulu. So macam ni kita nak handle objection. Kita kena relax, kita kena cool. Kadang-kadang kita tengah bercakap tu, kita kena penuh dengan emosi. Kita tengah bercakap tu, teringat anak tengah sakit kat rumah. Ini terjadi pada saya buat talk tahun 2017. Pada bulan 2, isteri saya baru bersalin anak saya yang ketiga ni dekat Kuching. Saya terpaksa terbang balik ke Semenanjung sebab saya terpaksa juga bagi talk malam tu untuk khusus sebab orang dah bayar. So saya sempat dukung anak saya sekejap kat Kuching. Waktu saya tengah bercakap tu, saya tiba-tiba teringat anak saya dekat Kuching kena masuk hospital sebab demam kuning. So saya tak dapat duduk jaga dia dekat hospital. Apa perasaan tu tuan? Saya pegang mic, air mata nak keluar. Bila air mata nak keluar, tapi depan saya ada 300 orang tuan. Takkan saya nak letak mic lari. So saya kena tukar emosi tu cepat-cepat. Sedih tu daripada depan pergi ke belakang, gembira pergi ke depan. Tapi bila saya tarik balik minat diorang untuk join kita penjaga kita, depan saya ada ibu-ibu, depan saya ada ayah-ayah, saya bawa cerita sedih tadi daripada belakang ke depan pula. Tuan-tuan, hari ni anak kita sedang menangis. Tuan-tuan, hari ni isteri kita kat rumah sedang menunggu kita. Tuan-tuan, hari ni nak tak kalau kita ada duit, kita nak bersara awal work from home? Tuan-tuan, kakak, tak sedih ke hari-hari pergi kerja, balik kerja, hari-hari 6.30 pagi dah hantar anak ke rumah pengasuh. Lepas tu risau pula pengasuh, dera apa semua. Tak nak ke pencen awal?
Kau nak pencen awal, buatlah bookstore ni elok-elok. Buat ni bookstore sama-sama. Janji saya, kalau kita buat, saya tak janji langit, bulan dan bintang. Tapi janji saya, kalau akak follow saya betul-betul, akak buat betul-betul, insyaAllah gaji akak sekarang ni 5,000 sebulan, akak boleh dapat lebih dalam perniagaan e-book store ini daripada rumah. Tulis buku, tulis artikel, satu artikel akak boleh dapat RM300. Akak buat kursus macam Puan Syida, kawan saya Puan Syida buat kursus, satu bulan pun boleh dapat dalam 5,000. Buat kursus saja 4 kali. Anak kat sebelah menangis kan siapa yang biasa dengan Kak Puan Syida, anak menangis kat sebelah, betul tak? So dengan anak tak perlu hantar kat pengasuh, tak risau pengasuh potong letak dalam peti ais, bunuh lah apa kan betul benda tu jadi, itu fakta. So itulah pentingnya bila kita jadi seorang trainer, kita kena ada ayat emosi. So kita kena letak yang sedih kat depan ni, pergi kat belakang kita bagi happy dulu. Lepas tu yang mana yang kita nak tangkap hati diorang, bagi diorang tu rasa macam emosi sedih nak dan dalam keadaan terharu untuk menerima perniagaan kita, yang sedih kita tarik ke depan balik. Tapi bila kita dah dapat tarik hati diorang, kita kena up balik. Tuan-tuan, takkan kita nak menangis saja, tuan-tuan. Takkan kita nak hidup susah macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, takkan kita nak jadi orang yang hari-hari hanya sedekah RM1. Tuan-tuan, tak nakkah ini kita infakkan duit kita sebanyak yang boleh? So apa dunia ni sangat singkat bagi kita. Kalau boleh kita nak banyak sedekah. Kita nak sedekah hari-hari, kalau boleh nak RM1,000, RM1,000, betul tak? Kalau boleh kita nak bagi anak yatim makan hari-hari. Tapi macam mana kita nak bagi kalau kita sendiri pun tak mampu? Macam mana kita nak bagi keluarga kita gembira kalau kita sendiri pun tak mampu? Macam mana kita nak settlekan masalah hutang piutang, nak bantu ummah, nak bantu dakwah ummah untuk agama kita kalau kita pun tak mampu? So nampak tak cara nada dia naik pula? Itulah sebagai seorang trainer. Tapi macam mana kita nak berani bercakap macam tu, tuan-tuan, puan? Macam kita nak bercakap? Kita mesti ada knowledge. Sebab tu saya cakap you kena ada knowledge, betul-betul pemahaman tentang sistem kita, not the technical. Sistem kita you kena betul-betul faham tentang kita punya konsep. Apa itu franchise? Apa itu J.K. Rowling punya hidup? Apa itu Jeff Bezos? Apa itu internet? Apa itu e-book? Apa itu you kena faham itu betul-betul konsep dulu. Kenapa e-book? Kenapa bukan buku fizikal? Itu soalan-soalan exam yang akan keluar pada pukul 2 petang esok. Itu saya daripada saya. Selamat terus menonton, terus bersemangat, ceria. Pastikan malam ni study lagi. 8 video saya paling penting. Ingat, satu buat nota lebih. Nota tuan-tuan perempuan tu akan jadi saksi, akan tuan-tuan tinggalkan jadi saksi apabila kita pejam mata, itu orang akan baca nota tuan-tuan perempuan. Terima kasih pada Tuan Yus, Tuan Zuhaimi, Dr. Suhaiza, mana-mana yang semua yang share buat gambar pokok apa jadi itu. Saya amat respect. Saya memang luar jangkaan saya, memang luar expectation saya. Tuan-tuan perempuan memang bukan mampu. Tuan-tuan perempuan begitu sporting buat benda tu. Kalau boleh saya nak tuan-tuan perempuan hantar video pula. Video bercakap macam saya bercakap ni, video pula. Kalau boleh tadi tu buat gambar pokok kan. Apa saya hantar video dalam 2 minit 3 minit. Apa itu adventure? Just hantar. Saya dengar tuan-tuan bercakap. Saya cabar, saya challenge siapa yang berani buat. Okey. Inilah waktu untuk kita training. Sebelum kita berperang di luar, menghadapi ramai orang kat luar yang akan tembak kita. Ramai kat luar sana yang tengah mencari kita punya kelemahan. Ramai yang kat luar sana tengah mencari kita punya kelemahan sistem kita. Ramai yang kat luar sana tengah mencari kita punya kekurangan dalam perniagaan kita. So jangan bagi nampak. Bagaimana jangan bagi nampak? Kita kena faham konsep perniagaan kita. Kita kena terus bersemangat. Kita kena konsisten. Kita kena fokus. Okey, itu saya daripada saya petang ni. Make sure jumpa pada esok untuk video seterusnya pada esok, dan juga ready untuk exam pada 2 petang esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dari saya. Terima kasih.